Haji Adi. Ya. Dia ada tulis satu artikel, menyatakan berdosa besar orang-orang yang pergi umrah dan tunai haji tapi tak pergi mengundi. Artikel tu dia baru tulis ke? Baru tulis 8 jam tadi. Ya. Oh, itu bukan artikel itu hari dia suruh apa ni, rakyat turun mengundi. Bukan. Baru tulis. Oh, amat dahsyat lah. Yang kita pelik tak ada pula dia menulis artikel walaupun dia tahu semalam 2 hari sudah lepas kita tegur dia tak pernah turun. Ketika dia memegang jawatan Duta Besar ke Timur Tengah pun, dia tidak pernah turun ke Saudi pun, tak pernah pergi ke negara-negara Timur Tengah ni, terutamanya Saudi. So hari semalam saya difahamkan dia turun buat kali pertamanya ke Terengganu. Ini bagus jugalah. Maknanya kadang-kadang dia orang ni nak kena sepak sekali baru dia jalan dan melawat rakyat. Cuma sepatutnya beliau menulis apa hukumnya pula kalau orang yang pergi menunaikan haji, pergi menunaikan umrah, tak keluar mengundi, tak balik mengundi, pergi haji, pergi umrah ni, berdosa besar. Apa hukumnya bila rakyat tengah sengsara, Menteri Besar Terengganu yang juga merupakan bekas usaha politik beliau mengambil keputusan untuk meneruskan percutian. Benda ni dah dirancang lama, tiket dah dibeli, walaupun sebelum dia berangkat tu Terengganu dah banjir, dia teruskan juga pergi. Jadi apa hukum dia? Dan lebih menyedihkan, dah dekat 40,000 orang. Dah dekat 40,000 orang yang duduk di PPS, Pusat Pemindahan Sementara, maknanya terkesan akibat daripada banjir, tetapi Menteri Besar Terengganu langsung tidak mengambil ikhtiar. Kenapa dia mati ni? Menteri Besar Terengganu tidak langsung mengambil ikhtiar untuk balik. Alamak, mati dah. Untuk balik. Tolong cek ni bro. Untuk balik dan apa dipanggil, Menguruskan balik segeralah, macam Datuk Seri Najib bila mana beliau bersama dengan Obama. Datuk Seri Najib pun tinggalkan Obama dan balik ke Malaysia, bergegas ke Kelantan dan memberi bantuan kepada rakyat di negeri Kelantan, Tapi Samsuri langsung tidak memendekkan percutian dia, malah hari ini maklumat terkini yang saya terima dihantar kepada saya. Rupa-rupanya kereta dia tu dah selesa dah. Kereta dia pakai Toyota 4-wheel drive yang besar ni, dah cukup selesa. Tapi mungkin tak cukup laju kot. Tak cukup laju, tak cukup bergaya. Dia upgrade. Dia upgrade. Saya dah keluarkan resit pembelian. Yang saya dah keluarkan resit pembelian. Dia menyewa, resit dia sewa kereta jenis Porsche Macan S. Bukan calang-calang, Macan S turbo diesel, untuk diguna pakai daripada 18 hingga 22 hari bulan. Maknanya sehingga besok. Besok dia pulang kereta, lepas tu baru dia memulakan perjalanan. Dan saya yakin sudah pasti pada 23 hari bulan, pukul 3.35 pagi, beliau akan disambut dengan cukup hebat meriah oleh walaun PAS yang akan menyambut kembalinya wira negara daripada percutian di Auckland, New Zealand. Saya kan 40,000 orang dihantar ke pusat pemindahan banjir.
kenapa ada satu keluarga ni dihantar ke New Zealand. Okey. Nanti tu. Tak ada pula kita dengar jadi buat sebarang komen Esko Kerajaan Negeri Terengganu merangkap Timbalan Pengurusi Bencana Negeri YB Hanafi Ahmad. Ya. Kata beliau berpuas hati dengan kerja di lapangan dan pusat penempatan sementara dalam mengenai krisis banjir di negeri Terengganu. Tiada keperluan untuk MB berada dalam negara. Tak ada keperluan untuk MB berada dalam negara. Mula-mula dia orang kata dia orang pun tak tahu kat mana MB. Kita dah bagi tiket kapal terbang MB berada di Auckland. Dia masih lagi kata dia tak tahu. Dan dia kata keadaan terkawal. Orang nak meninggal dunia ni dia kata keadaan terkawal. Jadi saya harap rakyat negeri Terengganu dapat menilai lah, inilah kualiti kepimpinan yang mereka pilih. Dan dengan kualiti yang sedemikian rupa, walaupun kita dah cakap banyak kali tentang Samsuri ni, tapi negeri Terengganu berjaya memenangi ke-88 kursi parlimen dalam pilihan raya umum yang akan datang, yang lepas. Jadi saya rasa nak salahkan orang lain kenapa pemimpin-pemimpin di Terengganu daripada PAS ni perangai dia macam ni pun tak boleh, kerana pemimpin itu dipilih oleh rakyat negeri Terengganu sendiri. Jadi kalaulah ada kesedaran sedikit di pihak rakyat negeri Terengganu, pilihan raya negeri yang akan datang ni ubahlah, pencenkanlah manusia yang mementingkan diri yang langsung, tidak sensitif di kala orang tengah sengsara berhadapan dengan masalah banjir. Mereka boleh bercuti, bersenang lenang. Kalau cuti tu dah tahu time tu memang time banjir, pergi juga. Setidak-tidaknya bila dah keadaan tu parah, sampai dah ada yang meninggal dunia dan sebagainya, meragut nyawa, baliklah sekat jalan. Tak nak balik. Lepas tu buat pula tabung derma untuk don roh rendah. Dia boleh berbelanja mewah di sana, sewa Porsche Macan dan sebagainya. Tapi untuk membantu pengundi-pengundi di kawasan don dia sendiri, don roh rendah, tergamak dia sampai nak suruh rakyat pula mengeluarkan derma untuk membantu. Di mana rasa tanggungjawab dia sebagai seorang menteri besar dan adun roh rendah? Okey, kita beralihlah kepada tajuk lain. Jangan kita bagi masa dengan Samsuri ni. Hari ini Perdana Menteri umumkan Majlis Pemulihan Negara dibubarkan. Alhamdulillah. Sepatutnya Majlis Pemulihan Negara yang dipimpin oleh orang yang memusnahkan negara ni, dah tentulah tidak ada jaminan bahawa dia boleh memulihkan negara ni, kerana dialah bapa yang membawa kerosakan kepada negara kita. Dia bukan hanya membawa kerosakan kepada negara kita, dialah menjadi punca kepada rakyat hilang pendapatan, rakyat jatuh susah, rakyat banyak yang bankrupt, banyak syarikat gulung tikar, dan ramai rakyat membunuh diri kerana Muhyiddin Yassin. Orang ni sepatutnya daripada awal tidak diangkat menjadi pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Jadi tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim membubarkan Majlis Pemulihan Negara ni memang sangat tepat. Kita tak perlukan Majlis Pemulihan Negara, apatah lagi pengurusi dia yang tidak ada kemampuan untuk memulih selain daripada merosakkan. Okey tak? Ya. Okay. Terusnya, bekas Ketua Setiausaha Sulit Muhyiddin Yassin, Marzuki Muhammad, kenapa kan ni? dia bagi tahu Muhyiddin hanya guna kereta peribadi, tak pernah pakai Mercedes. Memanglah Muhyiddin hanya guna kereta peribadi sebab dia order Mercedes belum sampai. Ni kena faham ni. Pesanan itu dibuat zaman Muhyiddin. Tapi masa Muhyiddin jadi Perdana Menteri,
Mercedes tu belum sampai. Itu kena faham tu. Zaman Datuk Seri Ismail Sabri pun benda tu belum sampai. Bila dah nak sampai zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim, dah nak sampai, Datuk Seri Anwar tak nak pakai. Kalau boleh lah kereta tu dipindahkan daripada kereta Perdana Menteri, ditukar status kepada kereta bekas Perdana Menteri, dah confirm mesti Muhyiddin nak pakai. Tapi tak ada. Itu kereta yang dibuat untuk Perdana Menteri, tapi Perdana Menteri sekarang tak nak pakai. Okey? Dia tidak mahu ada kos tambahan. Alright. Okey Tok, Kabinet hari ni Datuk Seri Anwar pergi buat lawatan banjir di Kelantan. Ya. Sampai itu beliau umumkan peruntukan 100 juta. Kita ucap terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas beliau mengadakan lawatan di Kelantan. Ya. Terengganu dia pergi Pasir Mas. Di Pasir Mas di Kelantan. Beliau telah mengumumkan peruntukan sebanyak 100 juta, iaitu 50 juta ringgit untuk membantu negeri Kelantan dan 50 juta ringgit untuk membantu mangsa banjir di negeri Terengganu. Ini satu langkah yang baik daripada kerajaan. Kita harap ada lagi banyak bantuan-bantuan yang akan disalurkan. Kita juga ucap tahniah kepada Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin, yang telah memperuntukkan 500,000 untuk Kelantan dan 500,000 untuk Terengganu. Cuma kita tak dengar lagi Menteri Besar Terengganu menyedekahkan apa-apa untuk mangsa banjir. Yang ni kita tak dengar lagi. Menteri Besar Pahang bagi kat Terengganu 150. Menteri Besar Pahang dah bagi kat Terengganu RM150,000. Alhamdulillah. Seperti mana kawan-kawan di Sarawak, mereka juga sudah mendapat kuasa untuk kawal selia bekalan apa? Petroleum. Gas. Bekalan kawal selia bekalan gas untuk negeri Sarawak. Jadi sekarang ni memang selaraslah giliran Sabah juga, seperti mana yang termaktub dalam MA 63. Kita ucap tahniah kepada kerajaan yang telah cuba untuk fulfill permintaan-permintaan yang terkandung dalam MA 63, dan kita harap lebih banyak lagi perkara-perkara yang sudah pun dipersetujui oleh kerajaan terdahulu dapat dipenuhi oleh kerajaan yang baru ni. Dan kita harap selepas ini dengan kuasa yang diberikan kepada kerajaan negeri Sabah, mereka bolehlah menentukan harga mengikut kesesuaian negeri masing-masing. Okey? Ada lagi? Ada cadangan daripada ahli parlimen. Hafiz, ada soalan-soalan mencabar sikit, Hafiz? Boleh? Ada cadangan daripada ahli parlimen untuk mulakan sidang Dewan Rakyat ni mula jam 2 petang, supaya menteri-menteri semua dapat selesaikan urusan-urusan pentadbiran di sebelah pagi dan dapat datang ke parlimen. Idea tu bagus. Idea tu memang baguslah. Supaya menteri-menteri boleh buat kerja di waktu pagi, dengan harapan menteri-menteri itu akan datang masuk dalam sidang parlimen di waktu petang, kan? Tetapi menteri ni sepanjang masa sibuk, saya tak fikir kalau kita benarkan dia orang untuk buat kerja belah pagi, belah petang tu, mereka ada jaminan yang mereka akan berada di dalam sidang Dewan Parlimen. Tak ada jaminan. Keduanya, kalau ini terpaksa dilakukan, maka kita akan hilang separuh hari tau. Bila kita hilang separuh hari, maknanya tempoh bersidang tu akan meningkat sekali ganda lah. Dia akan jadi lebih kurang dalam berapa? 102 hari.
Dia sekarang 100 lebih hari. Dia akan, saya tak fikir boleh pergi 100 lebih hari. Dia boleh jadi 2 kali ganda. Dia boleh jadi 2 kali ganda. Dia akan makan masa yang lebih panjang. Dan bila makan masa yang lebih panjang ni, pertamanya kawasan parlimen tu akan terabai. Satu. Kedua, dari segi perbelanjaan, kos ahli-ahli parlimen duduk di hotel dan sebagainya, claim mileage diorang, allowance harian diorang pun akan meningkat. Jadi saya rasa benda ni perlu dikaji dengan sedalam-dalamnya lah, dari segi sudut implikasi kewangan terutamanya. Kita pun tahu Perdana Menteri sekarang ni kalau boleh semua nak dijimatkan, dan hari ni Alhamdulillah kita juga ucap tahniah di kala rakyat sedang berhadapan dengan bencana banjir ni, kerajaan juga telah memutuskan untuk membatalkan perayaan sambutan ulang tahun baru. Yang pasti ulang tahun aku pun terbatal lah. Tahun ni tak ada bunga api lah jawabnya. Jadi siapa-siapa yang setiap tahun saya belanja mercun tiap-tiap tahun dan saya bagi cuti pada 1 hari bulan, tahun ni nampak raya tidak ada bunga api lah. Tapi rasanya swasta dia akan teruskan juga kot. Swasta dia akan teruskan juga. Maknanya kerajaan dia tak ada lah. Maknanya bunga api di Dataran Merdeka tak ada. Tempat-tempat lain akan diteruskan rasanya. Tapi siapa yang simpati dengan nasib yang menimpa kawan-kawan kita yang terlibat dengan musibah banjir, sebaik-baiknya kita convert lah majlis sambutan tahun baru tu, tukarlah kepada doa selamat ke, solat hajat ke, kita pun bagus buat solat hajat lah, please 1 bulan tu, 31 bulan malam kita buat majlis Yasin, solat hajat.